Hai semua, Assalamualaikum kepada semua ahli kelas tahun 2 SBM MPP. Jadi cikgu harap kamu semua kat rumah tu sihat-sihat saja. Okey, jadi untuk hari ni 20 Mei 2021, kita ada PDPR Matematik untuk kali yang kedua. Okey, hari tu yang pertama adalah pada hari Isnin 17 Mei 2021. Okey, di mana cikgu ada bagi link untuk jawab soalan. Okey, ada 2 soalan objektif yang mudah. Okay, tapi ramai lagi yang tak jawab. Jadi cikgu harap selepas ni kamu jawab. Okay, dan hari ini untuk sesi yang kedua, 20 Mei 2021. Untuk PDPR kita hari ini, kita akan teruskan lagi untuk tajuk bab 2, transformasi. Okay, jadi kamu boleh rujuk modul kamu, bab 2 transformasi. Okay, cikgu harap kamu bawa baliklah modul kamu tu supaya senang untuk kamu buat latihan. Okay, so sebelum kita cuti hari tu, kita dah ada buat latihan untuk tajuk transformasi ni. Okay, so kita dah buat latihan transformasi jenis translasi. Okay, so yang ni latihan tak ada muka surat so kamu refer pada latihan 2. Okay, untuk latihan 2 ni, kita dah pun buat dan sebahagian besarnya cikgu dah semak dalam kelas. Okay, semuanya okay. So, kita dah belajar bagaimana nak menentukan image bagi translasi. Okay, jadi hari ni kita nak sambunglah. Okay, transformasi yang seterusnya iaitu pantulan. Okay, so kamu buka modul kamu. Kamu boleh rujuk sambil dengar penerangan cikgu ni. Okay. So, kita pergi dekat muka surat yang ada tulis pantulan. Okay, so pantulan. Okay, kita nak tengok dulu apakah itu transformasi jenis pantulan. Okay, so transformasi pantulan ni dia membalikkan titik-titik pada satu satah terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okay, so sifat pantulan ni kita ada 4 sifat pantulan. Okay, yang pertama, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Okay, so kalau sebut pasal pantulan ni, kamu boleh relate dengan cermin. Okay, di mana kamu objek, okay, nak tengok cermin, cermin tu adalah paksi pantulan dan image kamu adalah yang terhasil di dalam cermin. Okay, so kamu objek, cermin tu adalah paksi pantulan dan image. Jadi, untuk sifat yang pertama, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan. Okay, so objek dan image bertentangan. Okay, yang kedua, objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Jarak serenjang yang sama tu maksudnya objek ke paksi pantulan, jarak dia mesti sama dengan image ke paksi pantulan. Dan jarak tu pula mesti jarak serenjang. Jarak serenjang ni maksud dia yang tegak, yang bersudut tegak. Okay, so dia mesti garis lurus yang bersudut tegak jarak dia. Okay, ciri yang ketiga ataupun sifat pantulan yang ketiga adalah bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek. Jadi, kalau kamu tengok cermin, kamu sebagai objek, image yang terhasil mestilah kamu jugalah. Bentuk dan saiz yang sama, mesti exactly macam kamu juga. Kalau tengok cermin tapi image orang lain, itu bukan pantulan lah. Okay, so pantulan ni dia punya bentuk dan saiz mesti sama untuk objek dan image. Tetapi untuk pantulan ni orientasi dia songsang. Okay, dan sifat yang keempat, semua titik pada paksi pantulan tidak berubah kedudukan. Okay, so itu 4 sifat pantulan. So, kita dah tahu dah sifat pantulan. Jadi, sekarang kita nak menentukan image bagi transformasi di bawah pantulan. Okay, so kamu buka muka surat yang ada tulis latihan 4. So, latihan 4 ni minta kamu lukis image bagi objek K di bawah satu pantulan pada satu garis lurus AB. Okay, jadi kita ada garis lurus AB, di mana garis lurus AB ni dia adalah paksi pantulan. So, paksi pantulan ni tadi dia macam, cikgu cakap tadi macam cermin. Okay, so ini pula K ni dia adalah objek. Okay, so bila objek dipantulkan ke paksi pantulan, image yang terhasil mestilah bertentangan. Maksud dia, image yang terhasil mesti di kawasan bawah ni lah.
bertentangan. Okay? So sekarang ni kita tengok dekat objek K ni, yang membentuk objek K ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Okay? Jadi kelima-lima titik ni yang membentuk objek K ni mesti dipantulkan dan image yang terhasil mesti bertentangan dan jarak serenjang mesti sama. Okay, jadi kita mulakan dulu dengan titik di sini So cikgu akan kira jarak dia daripada sini ke paksi pantulan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so 5 unit. Image yang terhasil pun mesti jarak yang sama Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi tandakan. Ini adalah titik untuk image titik untuk titik objek yang kat atas tu Okey. Seterusnya cikgu akan pantulkan yang ini pula. Kita tengok yang ini So 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini pun mesti jarak yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tandakan. Alright. Okey, seterusnya kita nak tengok pula untuk titik yang ini. Kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jarak sini pun mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tandakan. Okey, sekarang kita nak buat untuk yang di sini. Kira 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Okey, tandakan. Dan satu lagi yang ini. So kita kira ada 1, 2, 3. So kat sini pun mesti 1, 2, 3. Okey, so sekarang kita dah dapat titik image untuk objek ni yang kita telah pantulkan, di mana jarak dia serenjang dan mesti sama daripada objek ke paksi pantulan. So image ke paksi pantulan pun mesti sama. Okey, jadi sekarang kita hubungkan semua titik-titik tersebut untuk membentuk image bagi K So kita gariskanlah. Okay, so untuk yang ini dia mesti tegak macam ni. Okay, seterusnya yang ini di sini. Okay, dan yang ini di sini. Okay, gariskan. Okay, so kita dah berjaya membentuk image bagi objek K ni. So kita labelkan di sini sebagai K prime dan dia merupakan image. Okay, jadi perhatikan dia bertentangan dan bersongsang sisi dia punya sifat pantulan dia. So pastikan kamu pantulkan dan lukis image K dengan betul Okey. Kita ada latihan A, B dan C kat sini. So lagi satu yang cikgu nak tunjukkan pada kamu adalah latihan C. Okay, so tengok latihan C ni. Kalau kamu tengok, garis AB ni di sini adalah merupakan paksi pantulan. Maksudnya cermin kamu lah. So kamu tengok dia sengit kan. Jadi macam mana nak pantulkan ni? So sifat pantulan dia mesti bertentangan, jarak serenjang dan mesti samalah. Okay, jadi kamu pastikan walaupun dia sengit pun tak apalah. So bila sengit, bila dipantulkan dia akan berada di kawasan sebelah sinilah. Okay, so dia mesti bertentangan. Okay, sekarang ambil pembaris. Okay, pastikan jarak tu serenjang. Serenjang maksudnya di sini tegaklah daripada objek ke paksi pantulan tu dia mesti berserenjang Okay, so sekarang kita akan tengok jarak dari sini ke paksi pantulan 1, lepas tu setengah kotak. So dekat sini pun mesti 1 setengah kotak. Okay, jadi cikgu tandakan di sini
Okay, so yang cikgu tandakannya adalah untuk titik yang berada di sini. So sekarang kita dah pantulkan yang ni lah. Okay, alright, so yang ni Okay, sekarang kita nak buat dekat titik pada segitiga di sini pula. Okay, so sekarang kita tengok berapa jarak dia. Okay, 1, 2, 3. Okay, jadi dia mesti jarak yang sama juga. 1, 2, 3. Okay, labelkan di sini. Tandakan Okay, tandakan titik tu dekat sini. Okay, lagi satu titik adalah yang di sini. Okay, sekarang kita nak tengok berapa jarak dia ke paksi pantulan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kat sini pun mesti 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ketepikan pembaris ni. Labelkan dekat sini. Jadi kita dah ada 3 titik untuk membentuk imej segitiga K. Alright, jadi kita hubungkan, gariskan antara untuk kesemua titik yang kita dah pantulkan tadi Okey, so ini adalah imej yang terhasil So kita labelkan di sini sebagai K prime, iaitu imej bagi objek K. Okay, so kamu perhatikan walaupun dia sengit pun, tapi bila dipantulkan tu jarak dia mesti serenjang bertentangan dan mesti sama antara objek ke paksi pantulan dan imej ke paksi pantulan. Okey, boleh ke kelas? Okay, jadi untuk hari ini kita belajar yang ini saja dulu, iaitu untuk menentukan imej di bawah transformasi pantulan, di mana latihan yang kita buat hari ini adalah kita melukis imej untuk transformasi pantulan. Okey, jadi cikgu tunjukkan untuk soalan A dengan C kat sini. So, kamu mesti lengkapkan sama seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Dan untuk B, kamu buat sendiri. Dan nanti kita akan, cikgu akan semak untuk kelas yang berikutnya pada minggu hadapan InsyaAllah. Okey, jadi sebelum kita akhiri, maksudnya hari ini kamu dah belajar tentang sifat pantulan dan juga dah belajar macam mana nak melukis imej di bawah transformasi pantulan. Okey? So, untuk kehadiran, cikgu akan maklumkan di dalam grup untuk menentukan kehadiran kamu hari ini macam mana. Okey? Okey, sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Okey, bye. Assalamualaikum.